Fadlina, saya nak cakap dengan Fadlina ni, Fadlina Sidik, Menteri Pendidikan ni, kepala bapak dia. Engkau tahu tak MPN Sarawak tu, dia ada autonomi dia sendiri. Inilah masalah PKR ni. Sebab tu saya kata macam mana rakyat Sarawak nak sokong PKR ni kalau keputusan PKR tak boleh dibuat di atas tangan PKR Sarawak sendiri. Fadlina boleh jawab benda ni. Macam itu. PKR Sarawak, dia tak boleh tahu kamu orang pimpinan pusat membelakangi keputusan mereka. Dia ada autonomi dia. Tak dia keluar kenyataan macam itu. Geng-geng PH, geng-geng DAP tanya saya. Geng-geng Amanah tanya saya. Geng-geng PKR sendiri tanya saya. Macam mana kau keluar kenyataan macam itu? Sekarang itu keputusan yang dikeluarkan oleh MPN. MPN, geng-geng KC ni, KC Melayu ni, yang ada dekat Sarawak ni. Semua main pusing dah, main pusing keliling. Sebab apa? Sebab mereka takut. Mereka konon-kononnya buat kerja senyap-senyap nanti lawan GPS. Dia buat kerja senyap-senyap takut. Takut GPS tahu. Kau ingat orang politik ni bodoh. Sebab tu sekarang ni orang buat kerja konon-kononnya tak mau pakai baju PKR. Sebab itulah konon-kononnya. Saya nak cerita ni pasal kes diorang ni punya pembelit. Ni ya. Diorang punya pembelit ni geng-geng PKR Sarawak ni terlalu banyak tau. Politik dia, politik dalam politik. Ini belum saya cerita. Saya ramai geng-geng ni dulu, diorang ngam lah dengan saya. Diorang nak duduk dalam PKR ni, kita jadi kerajaan dekat PKR Sarawak sekarang ni. Diorang PKR Sarawak, apabila Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, jadi di pusat kita ada kerajaan, kamu orang tahu tak? Niat diorang duduk dalam PKR ni, terutama yang di Sarawak. Tahu tak apa? Niat ni. Dia nak jadikan kita jadi kerajaan hari ini, parti jadi kerajaan hari ini, nak jadikan bisnes politik. Apa bisnes dalam politik ni? Kalau engkau boleh supply makanan, kau akan supply makanan. Kalau parti perlu buat banner, kau akan buat banner. Kalau parti perlu buat orang kata signboard, kau akan buat signboard. Kalau parti akan dapat dana untuk pemilihan parti, kau akan jadi ejen. Kalau parti boleh dapat macam ni mana semua kau. Duit daripada parti, daripada pusat, dapat kau akan uruskan. Mungkin kau dapat 30%, 40%. Kalau duit 100 ribu, kau dapat 30, kau dapat 70 buat kerja. Bisnes. Lepas tu kalau bertanding, parti bagi 100 ribu, masuk poket 70 ribu, 30 ribu buatlah kerja. Dah tahu kalah, simpan je 70 ribu. Saya tengok PKR ni macam tu je. Sampai ke pemilihan parti, masing-masing duduk dalam keadaan berbisnes dalam parti. Rata-rata PKR yang ada dalam PKR Sarawak ni nak berbisnes dalam mereka, duduk dalam parti. Macam mana kita nak duduk dalam parti yang mengatur strategi untuk mereka berbisnes? Parti politik untuk dijadikan bisnes. Ini parti politik bukan untuk bisnes tau, bukan untuk perniagaan. Untuk kita bercakap tentang idea. Masing-masing berebut jawatan. Dah dapat jawatan cuma belagak. Ada yang bertukar-tukar sport car. Ada yang bertukar-tukar kereta. Tengok. Zaman saya dulu lagi bagus. Ada yang pergi buat rumah, buat kenduri kahwin pakai duit. Kena pecat lah. Betul, bila saya balun dia orang, mana dia orang boleh balun saya balik. Benda itu yang terjadi dalam saya duduk dalam tu. Kau orang nak cakap macam mana? Mungkin dulu zaman Baru Bian keluar, zaman Ali Biju, zaman Willy Mongin, zaman yang lain-lain ni mereka keluar, mereka tak boleh bersuara walaupun mereka YB. Sebab mereka tak ada media. Walaupun mereka YB, tapi media mereka tak menyeluruh. Saya ni ada media. Saya ada media, saya bercakap lah. Tiap hari saya bercakap tentang apa dia orang PKR ni buat selama ni. Lantak dia orang lah kalau dia orang nak kata aku kecewa dan tak. Kerana aku kecewa dengan sikap kau orang yang macam ni dalam parti. Bukan kau orang nak bantu parti. Kenapa saya perlu kecewa dengan PKR? Saya antara orang yang setengah mati siang malam pagi petang membebel untuk nak membela PKR supaya boleh menang, supaya Anwar boleh jadi Perdana Menteri. Apabila Anwar menang, kau orang senang-senang nak kata aku pengkhianat, orang kecewa. Memang sangat kecewa aku dengan perangai kau orang PKR ni. Mau tak kecewa? Kita yang berjuang setengah mati, engkau orang yang kaya raya, lepas tu engkau orang yang berebut jawatan. Orang yang ada kualiti tak ada, kau angkat. Kau pergi angkat orang yang tak ada kualiti, akhirnya boleh menumbangkan parti. So kenapa kami kecewa? Penat kami buat kerja, engkau orang pergi buat kerja bodoh-bodoh. Kalau macam ni baik kami keluar. Kau orang jagalah depan ni. Memang kecewa lah. Lain dan kau orang yang duk kritik saya setiap hari. Saya buat kerja setengah mati untuk PKR ni.
Orang yang di barisan paling depan sekali yang nak kena tangkap kerana buat media untuk PKA ni dulu kami. Lepas tu kau orang nak ni kata kami kecewa kepala bapak kau. Kau datang dekat depan aku kelempang kau seorang-seorang. Kami ni dulu yang berdepan dengan tindakan keras, tindakan undang-undang tau. Maaf cakap lah. Contoh ya, contoh. Contoh seorang sahabat saya. Apa guna perjuangan dia sekarang? Ada orang PKA ambil tahu. Tak kisahlah kalau dia suka atau tidak dengan saya. Iswadi ini, saya perjuangkanlah juga dia. Kasihan tengok dia. Iswadi itu. Sekarang apa jadi dengan dia? Ada orang-orang PKA yang ambil tahu dengan hidup Iswadi itu. Ada orang PKA Sarawak kasihan dengan Iswadi itu. Tak ada kan? Ya. Orang yang paling awal yang nak kena tangkap kami inilah kalau salah bercakap dulu. Itulah buktinya Iswadi itu. Sekarang ni kau orang berebut jawatan, kau orang dapat gaji, kau orang dapat ini, Iswadi dapat apa? Kau orang tak fikir. Apa tu nak kata kami ni kecewa kepala bapak engkau betul lah. Sial punya geng-geng PKA ni tahu, perangai dia orang. Nak sembang kau orang pejuang Anwar Ibrahim, kepala bapak engkau orang. PKA Sarawak tu, aku kenal seko-seko. Nak pergi cerita engkau pejuang Anwar Ibrahim, kepala bapak engkau. Bila masa satu media dia pun aku tak nampak. Kerja kat kawasan macam tai. Kalau engkau tak ada media, engkau buat kerja kat kawasan okey dan kau boleh menang. Macam ni juga. Kerja kat kawasan tak ada, buat kerja lain. Dapat duit buat kerja lain. Lepas tu, kau kata engkau lah orang duduk dalam parti politik ni. Kalau kau duduk 500 tahun pun, kalau kau kerja mengampu, kau kerja menipu, kau duduk diam-diam. Lepas tu kau duduklah lama. Memang kau boleh duduk lama. Sebab kau duduk diam-diam. Saya kalau duduk diam-diam 50 tahun pun saya boleh duduk dalam PKA ni. Tapi parti apa yang dia dapat? Tak dapat apa. Sampai kiamat. Lepas tu orang baru pun kau tak buat. Orang nak mengganti kau akan datang pun kau tak buat. Itulah macam Bang Zul tu. Saya highlight nama dia, Bang Zul tu. Bang Zul dekat Sarawak ni dia memang betul lama dalam PKA. Tapi dia pun bukan daripada parti asalnya PKA. Dia duduk lama dalam PKA tapi bodek aja macam tu. Cari makan dalam politik. Bertanding pun kalah. Lepas tu kau cerita engkau lah pejuang paling setia. Boleh lah kalau kau hidup macam tu, boleh lah. Kau memang setia lah. Jadi bila saya marah benda-benda ni, tegur benda-benda ni, wajar saya tegur waktu saya dalam parti. Sebab korang buat benda yang tak betul. Korang tak percaya cakap saya. Bila orang tak dengar apa yang saya cakap, bila hari ni saya dah keluar, kita boleh buktikan di PRN, di PRU Sarawak ni nanti. Kalau PKA boleh menang lah. PKA nak boleh menang kali ni. Saya satu orang Daniel tau. Saya beritahu dekat PKA Sarawak. Saya satu orang Daniel tau. Yang akan pastikan PKA dekat kawasan Dayak ni, saya akan pastikan kau orang tak boleh menang satu seat. Jangan sampai saya masuk parti lokal dekat Sarawak ni lagi kau orang berat. Saya beritahu awal-awal ni, geng PKA Sarawak kau dengar ni. Jangan sampai Daniel gabung dengan mana-mana parti lokal dekat Sarawak ni lagi penat kau orang. Sekarang ni aku masih belum gabung tau. Saya masih duduk sendiri. Saya masih duduk sendiri tau. Masih orang kata tak ada lagi saya join mana-mana parti. Kalau saya join mana-mana parti, lagi lingkup parti kau. Sebab itu dia tak boleh maju. Sebab itu PKA tak boleh maju. Kenapa DAP Sarawak tu, kenapa DAP boleh maju dekat Sarawak? Kenapa?